Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan supaya pendidikan seimbang benar-benar diperkasa untuk mencorakkan identiti bangsa. Bertitah pada Majlis Haflul Takharuj ke-11 Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Chancellor Yunisa menekankan pencapaian dan kecemerlangan Yunisa dalam pengajaran dan penyelidikan kelak akan menjadikannya sebagai antara universiti-universiti Islam terkemuka di dunia. Baginda juga menyifatkan kejayaan Yunisa menerbitkan 33 buah buku ilmiah terbaharu secara kerjasama antarabangsa sebagai usaha besar yang elok diteruskan dan bahkan patut dicontohi. Dalam titah, baginda juga mengingatkan segulung ijazah yang diterima bukanlah garis penamat dalam menimba ilmu. Sebaliknya, ijazah cuma pendorong atau pencetus semangat ke arah yang lebih jauh lagi. Kerana semakin tinggi dan mantap ilmu itu, maka semakin berupayalah ia untuk mengangkat bangsa ke martabat yang tinggi. Sebagaimana mafhum dari ayat 11 surah Al-Mujadalah, Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa darjat. Di sinilah letaknya kepentingan pendidikan sepanjang hayat, khusus pendidikan seimbang bagi kepentingan duniawi dan ukhrawi. Oleh itu, beta ingin menekankan supaya pendidikan seimbang itu benar-benar diperkasa untuk mencorakkan identiti bangsa. Mengenai program-program pembelajaran sepanjang hayat yang ditawarkan oleh Yunisa, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah program-program seumpama itu sememangnya baik dan malah perlu untuk diteruskan. Sehubungan itu, beta gembira mengetahui bahawa Yunisa begitu aktif menawarkan program-program pembelajaran sepanjang hayat kepada para penjawat awam dan swasta serta orang ramai. Program-program seumpama ini sememangnya baik dan malah perlu untuk diteruskan. Bukan sahaja oleh Yunisa, malahan juga institusi-institusi pengajian tinggi yang lain dengan menawarkan program-program baharu yang relevan dengan keperluan semasa. Turut ditekankan dalam titah baginda ialah usaha mengembangkan kemahiran tenaga profesional bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan di universiti. Turut penting juga ialah usaha untuk melengkapkan dan mengembangkan kemahiran pengetahuan profesional di kalangan tenaga profesional sendiri, termasuk para tenaga akademik dan tenaga bukan akademik. Usaha ini perlu dibuat secara berterusan supaya hasilnya dapat meningkatkan kualiti dan keberkesanan pengurusan di universiti. Atas kepentingan inilah, beta menyambut baik inisiatif menubuhkan unit pembangunan profesional di Yunisa yang akan memainkan peranan penting dalam mempertingkatkan kompetensi dan kualiti sumber tenaga manusia di Yunisa. Di samping itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengingatkan Yunisa untuk terus bergiat meningkatkan program penyelidikannya demi kecemerlangan pengajaran. Perundangan Islam, perbankan dan kewangan Islam
pertanian, sains halal dan isu-isu kontemporari yang dihadapi oleh masyarakat Islam pada masa ini adalah bidang-bidang yang boleh diteroka untuk dikaji selidik oleh tenaga akademik UNISA. Pencapaian dan kecemerlangan dalam pengajaran dan penyelidikan itu kelak akan menjadikan UNISA sebagai antara universiti-universiti Islam terkemuka di dunia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah menegaskan UNISA wajar diberikan pujian berdasarkan usahanya menerbitkan 33 buah buku dalam pelbagai bidang. Dalam hubungan ini, beta turut mengikuti perkembangan UNISA dalam bidang penerbitan yang antaranya baru-baru ini berjaya menerbitkan 33 buah buku ilmiah terbaru 2021 yang dihasilkan secara kerjasama antarabangsa melalui Pusat Penyelidikan dan Penerbitan UNISA. 33 buah buku dalam berbagai bidang yang ditulis dalam bahasa-bahasa Melayu, Inggeris dan Arab bukanlah satu kerja yang mudah, melainkan hasil dari usaha memeras otak dengan melakukan kajian dan penyelidikan jua. Kerana itu, untuk UNISA wajar diberikan pujian berdasarkan usaha seperti ini dapat disifatkan sebagai usaha besar yang melayakkan UNISA memiliki taraf level of rank tersendiri. Beta melihat usaha seperti ini elok diteruskan dan bahkan patut dicontohi. Pada mengakhiri titah, baginda menzahirkan harapan agar para graduan dapat memanfaatkan sepenuhnya ilmu yang dipelajari. Akhirnya, beta sekali lagi mengucapkan tahniah kepada semua graduan yang diraikan, sambil berharap semua mereka akan menggunakan ilmu yang dipelajari untuk sama-sama menangani dan menyelesaikan isu-isu kontemporari yang dihadapi oleh masyarakat Islam pada masa ini. 354 graduan menerima ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana muda, ijazah khas dan diploma dalam pelbagai bidang dan peringkat pengajian pada Majlis Hafid Takharuj ke-11 UNISA pada tahun ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UNISA berkenan berangkat menyempurnakan penggunaan ijazah dan diploma kepada para graduan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pendatu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan selaku Pengerusi Majlis UNISA, dan Dr. Nur Afan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor UNISA.
Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah As-Saba diperdengarkan oleh Awang Muhammad Yusrun bin Haji Jahari, graduan Sarjana Muda Usuluddin, Tahfiz dan Kiraat. Bacaan Al-Hadis pula disampaikan oleh Awang Ahmad Syafi'i bin Haji Muhammad Adnan, graduan Sarjana Muda Usuluddin, Tahfiz dan Hadis. Manakala Awang Muhammad Rifat Atiyah bin Anwari, graduan Sarjana Muda Perundangan Syariah, membacakan intisari ayat-ayat suci Al-Quran dan Al-Hadis. Salam untuk dimanfaatkan bagi penciptaan pelbagai teknologi. Terhasillah daripadanya berbagai peralatan sesuai teknologi setiap zaman. Kedua, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن الأسود بن عامر قال أبو بكر Rektor UNISA dalam sembah alu-aluannya antara lain menyembahkan perkembangan terkini UNISA. Sejajar dengan peredaran zaman yang sangat pesat dengan perkembangan teknologi, Fakulti Teknologi Islam yang ditubuhkan pada tahun lepas memainkan peranan penting dalam mempersiapkan pelajar dan graduan UNISA menangani cabaran terkini dalam era digital. Antara projek yang sedang diungkayahkan oleh Fakulti Teknologi Islam ini ialah projek penyelidikan haji dan umrah menggunakan realiti maya 3D virtual reality. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan penggunaan ijazah dan diploma kepada para graduan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada Beta, maka Beta kurniakan ijazah doktor falsafah, ijazah sarjana muda, ijazah khas dan diploma kepada tiap-tiap graduan dan penerima yang nama mereka disenaraikan dalam buku Haflul Takharuj. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. .234 graduan menerima ijazah sarjana muda, 62 graduan menerima ijazah sarjana dan 8 graduan menerima ijazah doktor falsafah. 11 graduan menerima ijazah diploma perundangan Islam Syar'i dan Guaman Syar'i serta 3 graduan menerima ijazah diploma siswaza. Manakala 26 graduan dari program diploma tertinggi kebangsaan dan 10 graduan menerima ijazah khas termasuk pelajar antarabangsa. Sebagai sebuah negara zikir, UNISA tidak terkecuali menyokong hasrat murni tersebut dengan penerbitan Mushaf UNISA. Majlis pada tahun ini disemarakkan dengan pengagihan kupon Mushaf UNISA berukuran kecil. UNISA kini juga memiliki makmal saintifiknya tersendiri untuk melakukan kerja-kerja penyelidikan yang berkaitan dengan bidang pertanian dan halalan thaiban. UNISA antara lain menjalinkan kerjasama dengan Universiti Osaka, Jepun sebagai nilai tambah untuk meningkatkan kecemerlangan pembangunan akademik pelajar. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin wad Daulah Ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad Din wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Sepanjang lebih satu dekad penubuhannya, UNISA telah melahirkan hampir 2,000 orang graduan dalam pelbagai jurusan. Prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan semasa negara berada di fasa awal endemik sentiasa dipatuhi sepanjang berlangsungnya Majlis Haflul Takharuj ke-11 UNISA tahun ini. Prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan semasa negara berada di fasa awal endemik diterapkan. Di pintu masuk, pemeriksaan suhu badan dan mengimbas kod QR Blue Health. Sebaik sahaja masuk, para graduan dan ibu bapa serta penjaga diarahkan untuk menjalankan ujian saringan pantas antigen ART. Selesai sahaja menjalani ujian ART, para petugas memberikan pelekat bagi menandakan para graduan dan ibu bapa serta penjaga sudah menjalankan ujian saringan pantas antigen ART dan keputusan adalah negatif. Kebersihan juga diutamakan bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 dengan para petugas membersihkan kerusi dan meja menggunakan penyembur pembasmi kuman. Kemarin merupakan detik paling manis bagi para graduan UNISA dan ibu bapa mereka dengan berlangsungnya Majlis Haflul Takharuj ke-11 UNISA. Kami kongsikan detik-detik manis kejayaan para graduan itu melalui sorotan Majlis Takharuj UNISA. Sama-sama kita saksikan. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah doktor falsafah, ijazah sarjana muda, ijazah khas dan diploma kepada tiap-tiap graduan dan penerima yang nama mereka disenaraikan dalam buku Haflul Takharuj.